Okay guys, video kali ni sorry tak sempat edit potong-potong, tak sempat nak tempek-tempek. Jadi aku go through je dah sampai apa? Yalah, sembang ni memang sampai habis video tanpa editing. Memang tak ada edit langsung lah. Tak ada grafik logo ke apa ke kan. Jadi kalau aku terbenti kejap tu, kena faham lah sebab tu macam habit bila shooting sebelum ni. Okay, baru sampai, make sure tekan dulu butang subscribe, tekan sekali butang loceng, sebelah butang subscribe. Video kali ni, seperti yang korang tengok kat tajuk, aku nak cover apa yang berlaku dekat SmackDown minggu ni, dekat Dynamite, dekat Rampage, dekat NXT, NXT UK. 5 benda tu je lah. Okay, sebab yelah ni kan minggu WrestleMania kan. Untuk minggu depan aku tak cover Raw, SmackDown, NXT semua minggu depan, AEW pun. So unless kalau ada benda yang memang shock gila babeng, yang memang aku rasa apa, berbaloi untuk nak ni, berbaloi dengan view ke apa ke untuk buat, dan baru aku buat. So tanpa buang masa, kita mulakan dulu dengan apa yang berlaku dekat NXT minggu ni. First kali kita aku akan cerita benda ni semua laju-laju tau. Sebab tanpa edit, takut video jadi terlalu panjang kan. Sebab aku lepas shoot terus nak kena gerak pergi kerja lah kan, tak bila nak edit. So itulah NXT. Benda pertama yang berlaku, kita nampak debut daripada kumpulan Pretty Deadly. Dia orang ni tag team daripada NXT UK, akhirnya muncul dekat NXT. Memang aku rasa ini akan jadi satu benda yang menarik sebab gimmick dia orang ni pun macam lain daripada yang lain. Tapi dia rasanya bukan lebih daripada gimmick lah, lebih daripada image, which is aku just mengharapkan sesuatu yang best yang diorang boleh bawa dekat NXT punya tag team division. Sebab lepas ni NXT punya tag team division bagi aku agak stack sebab kau dah ada Creed Brothers, kau ada Josh Briggs, Brooke Jensen, kau ada MSK. Oh, itu pun tak cerita lagi, MSK ada seorang tu dah kena buang dengan WWE sebab dia pukul wife dia kan. So tak tahu apa yang akan berlaku dengan tag team division NXT ni, tapi nampak akan lebih meriah lah kot. Sekarang ni tak mengecewakan lagi, hopefully tak mengecewakan. And then aku koyak tengok macam mana diorang pakai Dexter Lumis. To be honest, bagi aku enjoy je tengok Dexter Lumis, Indy Hartwell dengan feud diorang dengan Duke Hudson dan juga Persia Pirotta. Tapi taklah, aku rasa makin lama benda ni mendowngradekan Dexter Lumis yang dulu orang boleh pandang serius, sekarang orang memang pandang dia hanya untuk joke Jadi kalau macam ni pun dah kena, kalau macam ni punya layanan pun dia dah boleh dapat dekat NXT, apatah lagi dekat main roster, confirm kena layan komedi punya. And then NXT Women Tag Team Champion bertukar tangan lagi sekali. Kali ni Toxic Attraction dapat balik title tu. Diorang kalahkan balik Raquel Gonzalez dan juga Dakota Kai. Persoalan aku kat sini, kenapa kau nak kena bagi Raquel Gonzalez dengan Dakota Kai menang dekat Stand and Deliver hari tu, kalau end up Toxic Attraction pun akan menang balik? Baik tak payah. Ataupun baik je bagi Dakota Kai dengan Wendy Chu yang jadi NXT Women Tag Team Champion. Sebab aku faham kenapa diorang buat kalah, sebab diorang nak naikkan Raquel Gonzalez ni naik ke main roster, which is good. Sebab dekat video lepas pun aku dah kata dah, yang aku rasa Raquel Gonzalez ni dah patut dah naik ke main roster. So bagi aku patutnya Toxic Attraction menang dekat Stand and Deliver hari tu. Dalam match tak best. Nampak aku kena pandang sini untuk nak tengok next point. Bron Breakker dengan Gunther lawan. Okay, mula-mula aku macam tertanya, kenapa kau nak buat match ni kan? Lepas tu set up untuk apa? Habis match tu kita nampak Bron Breakker akan mula feud dengan Joe Gacy. Takkanlah Walter hanya jadi pencabar sekejap untuk feud antara Bron dengan Joe Gacy ni. Rupanya tak, itu kemunculan Walter yang terakhir sebab Walter akan naik ke main roster. Tapi aku tak rasa Walter patut kalah lah di tangan Bron Breakker. At least kau buat lah ada kacau daripada siapa, DQ, count out ke apa, tak apa juga. So tapi yang aku tahu kat sini, match ni best Okay, and then bila match ni dah habis, kita nampak lah Joe Gacy dah kidnap bapak Bron Breakker ni. So Rick Steiner akan involve dalam storyline yang ada dekat NXT nanti, feud antara Joe Gacy dan juga Bron Breakker. So apa jadi dengan Joe Gacy dan juga Draco Anthony, aku tak tahu, macam tergantung je. Dah mula jadi macam AEW. Harapnya, aku nampak lah kat sini cerita akan jadi best. Ada macam vibe Time Age culik Paul Bearer dulu. So itulah, kita tengok je lah apa yang akan berlaku pada NXT minggu lepas, macam mana Bron Breakker hadap dengan penculik bapak dia ni, iaitu Joe Gacy, yang memang mamat ni psycho. Lepas tu ada sidekick badan besar psycho lagi kan. Aku rasa Joe Gacy bawa karakter dia dengan sangat-sangat baik sekarang ni dekat NXT. And then kita terus pergi dekat apa yang berlaku dekat Dynamite. Dynamite
minggu ni best gila AEW Dynamite. Kenapa? Kau ada dua perlawanan yang sedap lah. Satu bagi aku perlawanan itu memang best, satu lagi best gila babeng. Okay, untuk perlawanan yang best tu kau boleh tengok perlawanan antara Christian Cage lawan dengan Adam Cole, yang berkesudahan dengan Adam Cole menang match tu. Match tu best, tapi tak boleh beat memang yang ni. Kalau untuk rating aku willing nak bagi 5 star punya match. FTR dan juga Young Bucks. Dan keputusan kat sini FTR yang menang. Jadi kalau ikutkan diorang punya jumlah yang dah jumpa sekarang ni, diorang consider satu sama lah. Jadi aku yakin akan ada the final Young Bucks dan juga FTR untuk menentukan siapa tag team yang lebih better. Dan nampak jugalah FTR macam nak bertukar ke karakter baik lepas ni. Match FTR Young Bucks korang kena tengok. Seriously enjoy. Dan dalam NXT minggu ni, dalam Dynamite minggu ni, kau nampak Samoa Joe buat dia punya debut dekat AEW. Nak kata debut dekat AEW, aku tak tahu lah nak kata betul ke tak. Sebab hari tu dia muncul kat ROH. So dari situ kita tahu dia dah join AEW. Tapi sebab aku tak layan ROH, dan ramai orang tanya kenapa aku tak cover ROH, tak cover Impact, tak cover New Japan. To be honest, nak layan WWE dengan AEW sekarang ni pun aku rasa terlalu banyak, terlalu padat. Aku tak ada masa nak layan semua benda. Jadi aku pilih dua yang terbesar je lah, WWE dan juga AEW. So kalau aku buat benda ni full time, boleh lah aku nak cover benda lain, tapi tak mampulah. So tu Samoa Joe now is all elite. Okay. Oh, ada satu benda yang tadi aku terlupa. Satu show yang aku nak cover tapi terlupa, iaitu main event. Finn Balor berlawan dekat main event. Kalau kepala bapak dia weh, Finn Balor kau bagi lawan dekat main event, kau punya United States Champion berlawan dekat main event. Bukan main event yang dalam pay-per-view tu, match dia yang paling last kali, itulah main event. Bukan. Ini show yang dipanggil main event, yang selalunya jobber berlawan tu. Finn Balor berlawan kat situ. Dan ikutkan benda ni minggu lepas, tapi aku baru tahu minggu ni tau. Tak lah, aku rasa macam kau dah betul-betul degrade US Champion kau degrade juga Finn Balor. Memang apa benda sih kau cuba buat. Aku tak suka lah, sangat tak suka. Malah cerita banyak, penat. Sebab benda ni aku dah cerita sebelum WrestleMania lagi. US Champion pun patut ada kat WrestleMania, tapi tak buat. Lah Finn Balor dekat SmackDown je, kat WrestleMania tak ada. Weh, Finn Balor kot. Aku rasa Finn Balor memang patut belah lah. Entahlah. Next, satu lagi show yang kalau korang nak tengok perlawanan yang best, kita ada NXT UK. Ada Roderick Strong cabar Ilya Dragunov untuk NXT UK Champion. Satu perlawanan yang sedap juga. Still nak match paling best bagi aku masih lagi FTR dan juga The Young Bucks. Oh, bila tak ada potong-potong ni nak laju je, penat gak. Okay, kita dah cover NXT, dah cover Dynamite main event NXT UK. Okay, satu lagi sebelum masuk ke SmackDown, kita ada Rampage. Rampage pun ada satu perlawanan yang baik juga antara Jon Moxley dan juga Wheeler Yuta. Perlawanan tu memang superb. Dan kita nampak lah ada respect dah daripada William Regal, Jon Moxley dan juga Bryan Danielson ni dengan Wheeler Yuta. Dan aku pun tak expect Wheeler Yuta ada simpan something yang macam tu. Selama ni kita tengok dia macam jobber sikit tau dekat AEW. So aku rasa dengan menggunakan kumpulan William Regal ni, ada Jon Moxley dan juga Bryan Danielson ni, mungkin boleh bantu elevate Wheeler Yuta ni punya status dalam AEW lah. Sekarang ni daripada jobber mungkin boleh jadi mid-carder ke apa ke. Aku sangat berminat lah nak tengok benda tu terjadi. So all the best lah untuk Wheeler Yuta. Sebab storyline ni, feud ni, buat dia nampak relevan. So jom SmackDown. Okay, first kali Ronda Rousey dan juga Charlotte akan ada repeat. Kali ni dia, aku terberhenti macam ingat ada video edit, sorry. Kali ni dalam perlawanan I Quit pula kan, dekat WrestleMania Backlash nanti. Dan aku tak faham, bila Ronda tanya dekat Adam Pearce, akan dapat jawapan besoknya. Apa benda, cakap je lah match tu on. Kita orang pun tahu match tu akan on lah, tak payah nak tunggu besok lah, apalah, konon macam management betul-betul kan. And then Ronda dengan Charlotte ni, tak lah, aku pelik dengan Ronda Rousey punya promo sekarang ni. Nak compare dengan yang dulu, macam tiba-tiba dia macam dah tak pandai buat promo kan. Tak apalah, aku just harap match Ronda dengan Charlotte I Quit match nanti brutal. So kita tunggu dan lihat je lah apa yang jadi nanti. And then kita ada Butch lawan dengan Xavier Woods. Okay, dia consider dia punya perlawanan debut lah kan dekat SmackDown.
Sebelum ni dia debut je tapi tak berlawan dalam match, tak silap aku. Kali ni dia berlawan. Dan surprisingly, debut dia kalah, bhai. Kalau aku tak salah lah, aku rasa ni debut. Dia kalah, bhai. What the fish? Balbana dia. Dah lah aku tukar nama dia Butch, buat dia kalah lagi dengan Xavier Woods. Lepas tu, segala move yang nak patah-patahkan jari yang banyak kita nampak kat NXT, kali ni macam kurang ataupun tak ada dekat SmackDown. Mana hilang benda yang kita shock tengok Pete Dunne sekarang ni. Hari tu dah lah aku reda, okey lah, tak apalah, nama Butch ada karakter ke apa, tak apalah, janji skill dia masih sama. Sekarang ni dah tak rasa sama. So, apa yang best pasal Pete Dunne sebelum ni mungkin dah boleh lupakan lah kot. Unless dia belah lah daripada WWE. Unless dia belah daripada WWE. So, tak lah, banyak pula benda yang menyakitkan hati ni, tapi aku tak nak cerita lagi. And then, satu lagi benda yang dia bukan menyakitkan hati, tapi merisaukan lah. Imperium ataupun Walter buat dia punya debut dekat SmackDown. Okay, Walter dah tukar nama Gunther. Ramai tak suka, tapi it is what it is lah. So nama dia masih lagi Gunther. Naik ke main roster pun dia Gunther. Pelik sebut Gunther. And then kali ni dia bersama dengan Marcel Bartel. Tapi tak ada Fabian Aichner. Aku tak tahu mana pergi Fabian Aichner. And then Bartel ni pula dah tukar nama jadi Ludwig Kaiser. Aku pun tak faham kenapa nak juga tukar nama tu. Tak ada masalah pun dengan nama yang Bartel tu dulu. Tak tahulah kalau Fabian Aichner tak dapat muncul minggu ni, minggu depan akan muncul nama lain ke, tak tahu. Tapi soalan aku sekarang ni, mana Fabian Aichner? Kenapa nak tukar nama Bartel tu juga? Tak apalah, dah tukar. Nak buat apa? Nak buat macam mana? Sebab diorang takkan patah balik lah. Tapi kerisauan aku yang paling besar kat sini adalah bila tengok Walter lawan dengan Jobber macam tu, aku nampak Walter ni akan digunakan macam apa? Sebab aku dapat vibe-vibe macam Vladimir Kozlov, macam Ryback. Macam Ryback tak sangat lah, tapi macam Kozlov, Tensai, macam watak jahat badan besar daripada negara lain, kan? Selalunya akan dapat treatment macam tu lah. Awal-awal lawan Jobber, lepas tu akan lawan terus dengan main eventer ke apa ke untuk championship, tapi akan menaikkan nama main eventer top babyface yang ada, and up. Lepas tu dah lama-lama jadi komedi. Tengok Tensai, tengok Kozlov lah. Tapi mungkin takkan jadi macam ni sebab Walter kot, Gunther kot. Kau ingat apa? Tensai dengan Kozlov tu dulu tak hebat ke sebelum dia dijadikan komedi macam tu? Diorang dua-dua karakter yang gila babeng. Wrestler yang gila babeng kot. Sama lah juga macam Walter. So aku tak terkejut lah kalau Walter dapat treatment yang macam ni. Aku just risau, aku harap tak terjadi. Tolonglah make sure aku silap. Kali ni aku nak silap. Okay, takutlah Walter ataupun Gunther ni dirosakkan. And then seorang lagi naik ke main roster, bukan Raquel Gonzalez tapi Raquel Rodriguez. Aku tak tahu juga kenapa kau nak tukar Raquel Gonzalez jadi Rodriguez. Mungkin sebab dulu dah ada Giant Gonzalez, WWE tak nak buat dia orang ada kena-mengena. So tukarlah nama jadi Raquel Rodriguez. AEW minggu ni kau tengok Sean Spears lawan dengan Sean Dean. Tak ada masalah pun Sean dengan Sean. Nak juga tukar Raquel Gonzalez tu jadi Rodriguez. Aku rasa Gonzalez tu elok je, tapi tukar Rodriguez pun tak ada masalah yang besar sangat lah kot. Janji Raquel kat depan tu sama lagi. Aku okey je lah. Malah nak cakap banyak. Kita dah mungkin kena biasakan lah tukar-tukar nama ni kan. Corbin dan juga Madcap Moss akhirnya tidak bersama lagi. Aku suka gila segmen ni. Sebab apa? Corbin sangat baik tolong Moss ni over dengan crowd. Dalam masa yang sama, Madcap Moss ni pun tolong diri dia sendiri jugalah. Bagi aku, benda tu dah sukses. Orang dah suka dah Madcap Moss. So kat sini aku kredit dengan dua-dua orang ni. And then satu benda lagi aku suka, macam mana diorang transitionkan Madcap Moss ni jadi watak baik kan. Aku suka lagi diorang punya brawl diorang nampak best gila. Walaupun benda tu simple je sebenarnya. Aku tak tahu kenapa, aku rasa macam brawl diorang ni macam personal, tapi tak over, tapi macam best je tengok. Something like that lah. Aku tak tahu apa yang the right word aku boleh guna kat sini, tapi aku just enjoy lah tengok dia orang punya brawl. Tak ada security ke apa nak datang kacau kan. Next kita ada Lacey Evans buat dia punya comeback. Yang ni aku tertanya lah, kenapa kau buat Lacey Evans punya comeback macam ni oi? Buatlah comeback yang surprise. Sebab aku yakin Lacey Evans ni kalau music dia keluar, aku akan terkejut dah rasa benda tu surprise.
aku expect kat Royal Rumble hari tu. Tapi tak, okay tak apa, SmackDown lepas WrestleMania minggu ni, bagilah dia keluar muzik dia ke apa kan. Ni buat promo macam tu, nampak sangat lah WWE tak pernah rasa Lacey Evans tu star, padahal pernah feud dengan Seth Rollins dan juga Becky Lynch. Apa benda Mat? Aku pun tak faham lah. Tapi dia punya promo dia baik. Promo dia memang betul-betul datang daripada hati, dan aku rasa benda tu sampai lah. Last sekali, kita ada promo daripada Roman Reigns. Macam Raw, macam WrestleMania, penutup yang tak berapa nak baik. Macam tak ada apa-apa yang buat kita wah, tak sabar tengok Raw, tak sabar tengok SmackDown minggu depan. Macam tak ada. Yang ada yang buat aku rasa tak sabar is, tag team title pun nak diunifikan. Roman suruh Usos pergi cari RK Bro dan cabar dia orang punya Raw Tag Team Championan. Okay, yang tu okay. Nampaklah brand split dah nak gone. Okay, tapi itulah untuk Roman macam nothing kan. Tak ada Cody datang, sama cara hari tu lah. Tak rasa ni pun macam SmackDown lepas WrestleMania. Yang buat rasa debut NXT Superstar yang buat debut je, dan juga Lacey Evans buat comeback. Lacey Evans punya comeback tu pun still aku rasa hamba macam Ezekiel punya comeback. Macam tak rasa surprise gila, tapi rasa macam teruja biasa je. Dan shocking tu tak rasa lah. And then NXT debut via dekat Raw hari tu pun tak rasa hype gila lah. So itu apa yang aku rasa. SmackDown tak rasa macam SmackDown lepas WrestleMania. Raw pun tak rasa macam Raw lepas WrestleMania. Roman last tu pun tak ada apa-apa nak buat. Just that Nakamura keluar. Aku ingat okay, nak start feud Nakamura dengan Roman dulu lah kot, sementara nak tunggu Money in the Bank. Maybe time tu Roman dengan Cody ke apa kan. Tapi Nakamura pun kena tibai macam tu je. Nampak macam, tak nampak macam dia akan jadi pencabar Roman lah. Dan kalau dia jadi pencabar Roman pun tahu dia tak akan menang. Obviously dia tak akan menang. Bukan dia orang yang WWE dah build, bukan dia orang yang sesuai WWE dah build untuk kalahkan Roman. Sebab build up yang dulu time Nakamura menang Royal Rumble, time tu dia patut menang champion. Sekarang ni dengan build up yang macam ni, tak tahu lah dia layak ke tak. Tapi kalau next week memang dia lah pencabar Roman, next week ada build up yang baik, maybe aku lain pendapat kot. So itu je lah. Roman Nakamura tak tahu apa cerita, memang akan ada feud dia orang ke tak. Kita tunggu dan lihat apa yang terjadi dekat Raw dan juga SmackDown minggu depan. Okay, nampak barai weh nak bercakap tanpa potong-potong. So minta maaf, video kali ni panjang macam ni, tak ada edit ke apa ke. Lagi sekali, make sure korang subscribe. Kita masih lagi road to 30k subscribers, tak sampai lagi. Dekat ruangan description kat bawah aku letak link barang wrestling yang aku rasa mungkin korang berminat. Link Shopee tau tu. Cuba korang tekan nak tengok design apa ataupun barang apa yang aku share dekat korang ni. Tu je lah untuk video kali ni. Jemput layan semua video yang korang nampak dekat screen korang sekarang ni. I'll see you guys again in the next video. Terima kasih datang lagi. Mother Father.